Terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini dan juga kepada semua yang dapat bersama untuk sesi snippets. Dan sesi saya pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu tajuk yang memang membawa satu makna yang tinggi, dan bila saya sendiri terfikir dalam kerjaya saya dalam Kementerian Pendidikan, banyak kalinya berlakunya atau ada pengaruh groupthink. Groupthink ini adalah satu istilah yang dikemukakan oleh profesor daripada Yale University iaitu Irving Janis, dengan dia yang mengemukakan istilah groupthink ini pada tahun 1972. So tuan-tuan dan puan-puan, apa sebenarnya groupthink ini? Mari kita ke slide yang kedua. Ada buku yang ditulis oleh beliau yang dipaparkan di sini juga. Groupthink adalah satu fenomena di mana satu kumpulan mencapai kata sepakat tanpa penilaian yang kritikal tentang implikasi atau alternatifnya. We make a decision kerana semua dalam mesyuarat itu setuju, dapat kata sepakat. Tetapi kita tahu kadang-kala kata sepakat kita tu tidak betul. Keputusan kita tu tidak betul, tidak menilai sesuatu masalah atau isu secara keseluruhan. Kenapa wujud hasrat begini? Kerana kita tidak mahu menyinggung perasaan satu-siapa. Dalam ahli komputer, kalau saya menentang apa yang dia cakap, maka berlaku macam konflik dalam mesyuarat itu. Tapi sebenarnya kita tahu maklumat yang ada pada kita tu adalah sangat penting yang perlu dikemukakan. Tetapi kita senyap. Suara kita tergugat. Kreativiti kita terbenam di situ. We do not want to convey the message. Maka kita benarkan groupthink, iaitu pemikiran kumpulan itu. Ada setengah buku dalam demonstrasi orang sebut herd mentality. Orang fikir bersama. Tapi groupthink ini adalah dalam situasi-situasi ilmiah sebenarnya. Next slide please. So kadang-kadang keputusan yang kita buat adalah ekstrim dan merupakan tidak realistik. Ya, tidak realistik dan membuat keadaan mungkin lebih tenat lagi. Dan maklumat kita dapat itu tak sama dengan keputusan yang kita buat. Kita ada maklumat, berdasarkan maklumat keputusan kita mesti sepatutnya A. Tapi sebenarnya kita buat keputusannya C. Macam tak selaras, tak seiring ya. Dan kalau sesiapa menentang, kadang-kadang kita anggap dia sebagai penentang dalam kumpulan itu. We disapprove of the person yang ada dalam kumpulan itu. Tapi sebenarnya kita perlukan pemikiran yang heterogeneous, yang daripada pelbagai perspektif. Dan itu tak apa. Kadang-kadang yang alternatif yang sepatutnya kita boleh buat, kita abaikan juga. Override yang realistik dan yang alternatif. Dan akhirnya kita sendiri mencabar mental efficiency, kebolehan kita memikir reality testing sebenarnya perkara keputusan kita tu tidak waras. Dan juga mencabar moral judgment. Moral judgment. Kita buat keputusan berdasarkan satu tarikan yang tidak membawa manfaat. Mengapa berlaku groupthink? Why is there a groupthink? Why is there semua setuju aja? Setuju. Ikut seorang walaupun mereka mempunyai pandangan sendiri. Satu, kerana kurang kelainan dalam kumpulan itu. Kalau kita ada satu masalah di sekolah umpamanya, kadang-kadang kita bawa juga pihak PIBG untuk dapat pandangan mereka. Atau pihak yang ketiga, atau NGO, atau pihak ketiga, siapa-siapa yang kita rasa boleh memberi sesuatu pandangan yang memang membina. So pemimpin yang tidak kelainan idea, pemimpin dalam kumpulan itu, kalau di sekolah, maka pengetua penolong kanan. Pemimpin kadang-kadang ada juga kelebihan kalau ada kelainan idea atau pandangan. Kadang-kadang kita di bawah stres, masa terhad,
dan kita nak buat saja keputusan. Dan kalau kita kumpulan yang kohesif, homogenis, semua ada pandangan yang sama, semua dalam bilik itu adalah guru matematik, maka kadang-kadang kita tidak dapat lihat perspektif yang berbeza. Tiada perspektif luar. Kita hanya setuju, kita cepat ada keinginan untuk menyokong satu sama lain. Walaupun kita yakin keputusan yang kita buat itu sebenarnya tidak dapat menyelesaikan masalah yang kita sedang cuba selesaikan. Next slide please. So tuan-tuan dan puan, apa tanda-tanda kalau dalam kumpulan kita atau dalam mesyuarat dalam organisasi kita ni ada grouping. Satu, tiada siapa persoalkan keputusan. Keputusan dibuat, semua setuju aja. Dan orang yang nak keputusan itu dipersetujui buat rasional sendiri, walaupun data tidak menyokong rasional itu. Dan mereka sentiasa rasa mereka betul. Yang menentang itu, yang menentang keputusan atau perbincangan atau membawa makna dia sendiri, dianggap sebagai pihak lawan. Dan akhirnya memaksa semua orang untuk ikut keputusan yang ramai atau ikut ketua aja pemimpin. Dan tanggapannya, kalau semua orang senyap, maka semua setuju. Dan dalam kumpulan tu, ini yang penting, ini istilah baru yang dalam kumpulan kita kadang-kala ada mind guards, protector of the leader atau group member yang sedang membuat pembentangan atau menyampaikan pembentangan masalah itu. Kerana mind guard ni dia akan saya menyokong tuan pengerusi walaupun dia tahu bahawa keputusan itu atau hala tuju perbincangan tidak tepat. So orang yang setuju sebegitu saja tanpa membuat penilaian yang mendalam dan selalu menjadi spokesman macam itu dalam mesyuarat atau kumpulan dipanggil mind guards. Right? Sepatutnya you need a mind of your own. Perlu minda sendiri bila nak menyampaikan sesuatu. Dan apakah impak kalau kita biarkan perkara ini berlaku dalam organisasi? Kita akan mungkin selalu buat keputusan yang salah atau lemah. Kita menggalakkan self-censorship. Apa maksud self-censorship? Senyap je, tak mau cakap. Penyelesaian masalah yang kurang efisien dan kita lahirkan harmful stereotype. Semua ikut je. Kadang-kadang kita gunakan istilah paturut. Right? Maka wujudlah kurang kreativiti, outcome-nya negatif walaupun kita nak harapkan daripada penyelesaian masalah kita nak sesuatu yang positif. Dan kita hanya lihat daripada satu perspektif, tidak ada alternatif atau solusi lain. Akhirnya kita jadi yes man atau yes sir. Ya. Atau kadang-kadang kita selalu gunakan SYMP, saya yang menurut perintah. Obedience to authority without question. Ini bukan nak kata kita kena memberontak ke arah sesuatu perbincangan atau penyelesaian. Tetapi maksudnya kita beri cadangan atau beri perspektif yang membina. Jangan senyap. Biar ahli kumpulan dapat memikir sendiri bila kita beri sesuatu perspektif yang kita rasa penting untuk sesuatu masalah itu. Umpamanya kenapa berlaku ketidakhadiran yang tinggi dalam kalangan pelajar. Why? So, kita boleh beri perspektif kita. Tuan-tuan dan puan, slide seterusnya. So, bagaimana kita nak mengatasi ini? Adakan kumpulan, ahli kumpulan daripada latar belakang yang berbeza, elakkan dominasi oleh seorang saja dalam kumpulan itu. Gunakan round robin, go around, minta pandangan setiap orang dalam mesyuarat itu. I like to use number 3. Even bila nak tamat mesyuarat, saya suka gunakan yang nombor 3. Bincang semua option, macam mana nak menyelesaikan masalah. Dan kalau boleh dalam kumpulan, jangan kita jadi tak suka kepada devil's advocate. Orang yang selalu, maafkan saya rasa keputusan ini tidak betul. Bila orang macam ni, kadang-kadang yang lain-lain tak suka. Tapi kita kena dengar.
kadang-kadang dia ada fakta yang dia sampaikan. So, kaji risiko sebelum membuat keputusan muktamad. Kalau tak setuju, pecahkan kumpulan besar 15 orang itu kepada kumpulan kecil. Dapat pandangan kumpulan kecil. Kadang-kadang orang lebih berani nak cakap dalam kumpulan kecil. Jemput orang luar ke kumpulan utama supaya kita dapat pandangan yang berbeza. Dan kadang-kadang jangan hanya bergantung kepada pembentangan 10 slide saja. Kita kena tengok data mentah, the raw data. Daripada raw data itu kita boleh tahu, sebenarnya isu dia menunjukkan sebegini. Ya. Obesiti dalam kalangan murid tingkatan 1 ni tinggi. Data menunjukkan sebegini. So look at the raw data. Dan jadilah pemudah cara secara positif and open mind dan professional. Beri peluang untuk semua supaya mereka dapat memberi pandangan mereka. Semua boleh didengar. Have a listening mind. Avoid a telling mindset. Have a listening mindset. Kita masuk ke slide kita yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa bahawa ilmu itu boleh datang daripada pelbagai sumber. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Remember, it's easier to build strong children than to fix broken adults. I can't hand you much, but I can definitely share my experience with you. Your future is created by what you do today and not tomorrow. Remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. And knowledge is thinking. Reading is thinking. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya pada petang ini.